Dalam masalah ini, saya nak sentuh juga tuan-tuan mungkin SWT, mungkin pada video saya yang sebelum ni berlaku salah faham yang mengatakan bahawasanya dalam itu ada kaitkan saya mengatakan Imam Bukhari tidak faqih. Sebenarnya bukan itu yang sebetulnya yang disebutkan oleh saya tak. Perkataan saya itu terberhenti sekejap, iaitu Imam Bukhari tidak faqih macam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik. Maksudnya Imam Bukhari tidak sefaqih empat imam mazhab. Itu maksud saya. Dan ini bukan sahaja pandangan saya, bahkan tuan-tuan boleh tengok di kalangan pandangan ulama Syafi'i sendiri pun. Kita tak payah pergi jauh, tuan-tuan boleh tengok Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala bila dalam mensyarahkan hadis dalam Fathul Bari sendiri, bila datang dia tarjih di antara mazhab, dia akan tarjihkan mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Bukhari ada pendapatnya sendiri, tetap dia mengatakan dia meraihkan pendapat Imam Bukhari tanpa meremehkan Imam Bukhari, menghinakan Imam Bukhari, tapi dia dahulukan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa dia mazhab Syafi'i? Dan begitu juga Imam Aini rahimahullahu ta'ala dalam kitab Umdatul Qari, dia membela mazhab Hanafi. Bila datang dia pertembungan di antara pandangan Imam Bukhari yang berlawanan dengan pandangan Imam mazhab Hanafi, maka dia ambil pandangan mazhab Hanafi. Begitu juga kita. Imam Bukhari ada pandangan yang khilaf dengan jumhur. Kita dekat sini kita ambil pandangan jumhur. Tapi bukan maksudnya kita tolak pandangan Imam Bukhari, tidak. Imam Bukhari adalah mujtahid. Tapi bagi ulama' Deoban, mereka mengatakan Imam Bukhari mujtahid muntasib. Ada setengah ghair muqallid, orang yang tidak mazhab, mereka mengatakan Imam Bukhari mujtahid mutlak. Itu tak apa. Tapi mujtahid, mujtahid muntasib maksud dia ada nisbat juga dengan guru, dengan mazhab dan sebagainya. Sebab itu bila kita tengok dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra, kita dapati Imam Subki tulis kat situ, Imam Syafi'i sabit mazhab dia dengan mazhab Syafi'i. Walaupun ada pandangan-pandangan ni yang berlainan, itu tak ada masalah. Oleh kerana kita kata mujtahid ni kalau betul dengan ijtihad dapat 2 pahala. Kalau tak betul dapat 1 pahala. Yang tak betul kita, ijtihad kita 2 pahala pun tak dapat, 1 pahala pun tak dapat. Kerosakan bagi umat dia. Sebab itu saya tak berani nak mengatakan ni pandangan saya. Saya hanya nukilkan daripada pandangan ulama-ulama yang terdahulu. Adapun kesilapan dalam menukilkan kisah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala buat fatwa pada susu kambing, iaitu dua budak, 2 bayi minum daripada susu kambing yang sama. Benda tu saya dah bahas. Saya dah tulis satu tulisan yang panjang perbahasan ulama yang berkaitan dengan tu. Ulama mutaakhirin daripada kalangan mazhab Hanafi banyak ceritakan benda tu sebagai mereka nak bagi tahu bahawa Imam Bukhari pun kadang-kadang ada tersilap dalam mengeluarkan fatwa. Itu sahaja, tanpa merendahkan Imam Bukhari itu. Tapi oleh kerana ada perbahasan ulama, betul tak cerita ni ataupun tidak. Jadi semua tu saya dah bawa dah nukilan dalam tulisan saya tu sendiri. Dan saya pun dah minta maaf dalam menukilkan cerita yang silap ini. Antaranya saya dah bawa dah, iaitu pandangan daripada tok guru saya sendiri, Maulana Yunus Johanpuri rahimahullahu ta'ala, dalam menerangkan makna yang berkaitan dengan susu kambing, fatwa Imam Bukhari yang susu kambing. Maulana Yunus Johanpuri rahimahullahu ta'ala, anak murid kepada Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala, beliau beritahu hadhi usturun min asatir min al-asadir, iaitu ini adalah cerita dongeng semata-mata. Kemudian dia bagi tahu juga cerita ni orang banyak kaitkan kepada Imam Sarakhsi. Ya betul, memang saya cari pun jumpa dekat Imam Sarakhsi, dan Imam Sarakhsi tak bawa sanad. Dia tak bawa sanad kat situ. Imam Maulana Yunus Johanpuri rahimahullahu ta'ala bagi tahu, oleh kerana tulisan ini banyak Imam Sarakhsi tulis waktu ketika beliau dalam penjara, maka banyak riwayat-riwayat tadi yang beliau tulis kadang tanpa tahqiq. Tapi kita tengok Imam Sarakhsi bukan pendusta, bukan kazab. Jadi kita tak boleh nak ambil riwayat yang dia tadi, kita tak boleh nak kata apa dia, oh ini riwayat kazab. Dia pun kita tengok orang panggil dia faqih, dia seorang usuli, menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi. Sebab itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dia ada komen berkaitan dengan ni. Last sekali dia kata apa? Berkaitan dengan cerita susu kambing ni yang dikaitkan pada Imam Bukhari, kita tawakuf. Sebab apa? Tak ada sanad yang kita jumpa. Ambil jalan tawakuf tu lagi baik. Ini pandangan Abdul Fattah Abu Ghuddah. Begitu juga pandangan Maulana Abdul Rashid Nu'mani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan selepas bawa semua cerita-cerita, dia kata apa? Andai kata berlaku pun kita kena anggap bahawa Imam Bukhari ni manusia. Jadi begitulah ulasan-ulasan yang saya telah tuliskan. Jadi saya tak naklah cerita panjang kat sini. Jadi benda yang dah berlalu, kalau benda tak betul, saya sedia untuk tarik benda yang tak betul. Memang itu kesilapan. Saya pun manusia. Saya sedarkan kelemahan dan kesilapan saya. Saya
benda yang tak betul kita terima atas nasihat-nasihat kawan-kawan kita kan, daripada kalangan ahli ilmu kan, kita boleh terima benda tu. Kenapa? Kita sedar wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah SWT sendiri beritahu tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit saja. Ilmu yang sedikit ni lah kita nak cuba selamatkan diri kita, keluarga kita daripada azab Allah dan api neraka. Itu dan kita cuba fahamkan pada umat supaya umat pun dapat dekat pada Allah SWT. Tidak timbul pun untuk mengatakan bahawasanya Imam Bukhari ni tak faqih ke tak ilmu. Allahu Akbar. Kalau saya hidup pada zaman dia, belum tentu lagi saya dapat khidmat dia kan. Orang ramai lagi hebat yang dapat khidmat dia. Saya hidup zaman dia ni, saya nak angkat kasut dia, slipper dia pun belum tentu lagi. Terlampau hebatnya orang dia. Ni tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dan alhamdulillah bahkan saya sendiri mengajar kitab Sahih Bukhari. Sampai sekarang kalau saya nak ngajar Bukhari, saya tak boleh nak faham maksud Bukhari tu direct. Saya terpaksa ambil syarah seperti Ibn Hajar punya syarah Fathul Bari, Imam Aini pun syarah Umdatul Qari, Imam Qastallani. Kemudian begitu syarah daripada Tok Guru ulama Deoban seperti Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam kitabnya Faidul Bari. Begitu juga daripada Tok Guru saya yang saya belajar takhasus fil hadis di Jamiah Faruqiyah di Karachi pada tahun 2007 dan 2008 saya belajar, iaitu Tok Guru saya Maulana Nur Bashar. Maulana Nur Bashar dia anak murid kepada Maulana Salimullah Khan. Maulana Salimullah Khan anak murid kepada Husain Ahmad Madani, Sayyid Husain Ahmad Madani. Jadi Maulana Nur Bashar dia ada buat himpunan dipanggil ifadat daripada Maulana Salimullah Khan dalam satu kitab dipanggil Kashful Bari. Kita tengok dalam jilid 1, jilid 2, jilid 3 banyak awalan ni Maulana Nur Bashar yang buat. Dan saya duduk bersama dengan Maulana Nur Bashar waktu ketika saya takhasus fil hadis di sana. Banyak bimbingan daripada Maulana Nur Bashar, terutama sekali dalam masalah rijal dan juga jarah ta'dil saya ambil daripada beliau. Kemudian ada masalah akidah. Lepas akidah tu baru saya pergi jumpa dengan Maulana Ilyas Guman. Dan alhamdulillah saya rasa seronok. Kenapa? Waktu saya belajar di Yaman, saya masih kurang faham lagi dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Tapi bila saya duduk dengan Maulana Ilyas Guman, dia telah terangkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, membuatkan saya alhamdulillah rasikh. Dan saya faham bahawasanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan benda tu telah termaktub pun dalam risalah Al-Muhannad 'ala Al-Mufannad yang ditulis oleh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahimahullahu ta'ala, yang mana dekat situ dia kata, ketahuilah bahawasanya antara khulasahnya manhaj kami dari segi i'tiqad, kami berpegang pada metod Imam Abu Hasan Al-Sy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari segi mazhab kami pegang pada mazhab Hanafi. Dan begitu Ahlussunnah wal Jamaah kita 4 mazhab dan khusus pada mazhab Hanafi. Dan dari segi tasawuf kami berpegang pada tarikat Naqsyabandi, Suharwardi, Chishti dan juga Qadiri. Jadi kalau siapa yang mengaitkan diri dia dengan ulama Deoban, maka 3 pandangan ni, 3 perkara ni kena ada. Yang pertama dari segi akidah dia manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua dari segi mazhab dia kena pegang salah satu daripada 4 mazhab. Kemudian yang ketiga dia ada tasawuf. Dan alhamdulillah sebab 3 perkara ni Allah SWT ambil banyak khidmat daripada ulama Deoban untuk keseluruh alam. Bukan sahaja dari segi ilmunya, bahkan dari segi tasawufnya, bahkan dari segi dakwahnya, dan dari segi jihadnya. Masya Allah, banyak yang lahir daripada kalangan mereka ni orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah beberapa perkara ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita pada hari ini dan majlis kita pada hari ini. Wallahu a'lam.